أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بنعمته وكفى بهما نعمة من الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sambung lagi pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala yang telah diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Kita telah sampai pada muka surat 73. Betul kan? 74. 74 baris kata Abu Muti', kata tengah ni. Jadi kita sekarang berada pada aqabah yang keempat. Itu aqabah awarid. Iaitu perintang-perintang yang akan menghalang seseorang daripada menumpukan perhatiannya untuk suluk ilallah, berjalan kepada Allah. Maka awarid itu ada 4. Itu rezeki, dan takdir, kemudian bala daripada Allah, cobaan daripada Allah, dan khatir, bisikan-bisikan yang membinasakan. Maka kita sekarang ni masih membicarakan awarid yang pertama yang menghalang seorang daripada memberi tumpuan pada ibadat, iaitu persoalan rezeki. Maka di sini akan dipaparkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala kisah-kisah, contoh-contoh orang-orang dulu, bagaimana tinggi tawakal mereka itu. Sangat tinggi tawakal mereka itu kepada Allah, sehingga mereka, ada antara mereka itu berjalan tanpa bawa bekal, betul-betul berpaut pada Tuhan, tanpa ada ikhtiar dan usaha lagi. Ini ada satu contoh-contoh yang akan disebut dalam kitab ni. Baik, kita masuk sekarang ni muka surat 74 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Muti' Al-Balakhi, bagi siapa dia kata? Bagi Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni orang sangat pemurah, yang selalu dipuji oleh para ulama, pemurah sangat Hatim Al-Asam ni. Jadi apa kata dia? Jadi pemurah tu mendapat pujian ramai daripada tabi'in yang memuji sikap Hatim Al-Asam ni, mementingkan akhirat daripada dunia. Maka satu hari berkatalah Abu Muti' kepada Hatim Al-Asam, telah sampai kepadaku. Sampai apa? Sampai berita bahawasanya engkau telah memutuskan beberapa padang. Padang tu makna padang gurun tu. Padang tu makna gurun. Mafazi', gurun-gurun yang luas. Gurun-gurun yang luas, mafawis. Gurun-gurun yang luas yang tak ada apa tu, tak ada pokok, tak ada apa. Berjalan tanpa bekal. Engkau telah memutuskan, ini engkau telah melalui beberapa mafawis, ini terjemah padang tu maknanya beberapa gurun, dengan tawakal daripada ketiadaan bekal. Tak bawa bekal apa pun. Tak ada bawa bekal buah ke, bawa bekal tak ada. Jalan gitu je. Tawakal. Maka kata Hatim Al-Asam, ada bekal aku. Bukan aku tak ada bekal, ada. Apa dia? Bekal aku tu 4 dia tadi. Aku berjalan tak bawa bekal, tapi aku bawa bekal. Bekal apa tu? Yang dibawa oleh Hatim Al-Asam, merempuh gurun yang beratus-ratus kilometer tanpa bekal. Tak bawa nasi, tak bawa bekal, tak bawa roti, tak bawa kurma, apa tak ada. Tapi dia kata aku bawa bekalku ada 4 perkara. Maka katanya, apakah ia?
Katanya, aku lihat akan dunia dan akhirat ini milik bagi Allah. Itu dia. First sekali, ara dunia wal akhirah mamlakatan lillah. Aku nampak dunia dan akhirat ni, dua-dua ni kerajaan ni, kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Ini hati orang sufi. Dia jalan mana dia tak nampak Malaysia, dia tak nampak Indonesia, dia tak nampak. Sebab tu kita kadang-kadang terlalu sangat, bila ada tanah tu tengok nama kat geran, tanah saya. Ini tanah saya yang milik. Mana kalau kita tengok kat tanah tu tak ada nama dia pun. Nama dia kat geran tu, kat tanah tu tak ada. Malaysia, mana nama? Mana ada tulis Malaysia? Tak ada. Kat border je, welcome to Malaysia. Malaysia tu mana? Malaysia tu bumi Allah. Amerika tu kita bubuh nama. Bumi Amerika tu kat mana? Mana tanah Amerika tu? Dekat bumi Allah. Walillahil mulkus samawati wal ard, milik Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ni milik Allah. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah khazanah langit bumi. Orang munafik tak direzekikan faham. Tak faham. Kita faham, kita nampak hakikat tu. Jadi Hatim Al-Asam kata, aku ada bekal, aku tak risau. Kerana langit bumi ni yang luas ni, termasuk akhirat, mamlakatan lillah, kerajaan milik Allah. Ini bekal pertama dia. Jadi aku ni hamba Allah. Takkan hamba Allah, Allah tak pelihara kot. Gitu. Itu pegangan pertama dia. Tawakal pertama, dia nampak ni bumi Allah, tak milik siapa-siapa. Kalau milik betul, milik kita, mati bawa, bawa geran tanah tu, tak boleh pun. Bumi ni yang diwarisi oleh orang soleh sebenarnya. Hanya yang mewarisi bumi ni as-salihun, orang soleh, orang yang Allah amanah tu. Betul yang pertama. Aku nampak dunia akhirat ni milik Allah. Itu pertama. Yang kedua, dan aku lihat akan segala makhluk ini hambanya wa iyalihi, dan keluarganya Allah. Ni bila kata dia nampak ni, maknanya dia ainul yakin. Bukan nampak ni maknanya dia tahu. Ara dia tak kata aku tahu, dia kata aku nampak. Aku nampak makhluk semua ni hamba Allah. Wa iyalihi, wa iyalu ay fuqara'uh. Masuk keluarga Allah ni apa? Fuqara Allah. Ini orang yang berhajat, yang ditanggung oleh Allah. Itu makna keluarga Allah. Kita ketua keluarga. Apa kerja kita? Menanggung keluarga. Kita ni semua keluarga Allah. Allah menanggung semua makhluk ni. Itu makna iyalih, keluarga Allah. Jadi aku nampak macam tu. Jadi kalau aku ni salah seorang daripada keluarga Allah, takkan Allah nak biar aku mati seorang-seorang kot. Jadi keyakinan tu menyebabkan bekal bagi beliau. Bekal yang kedua. Cuba tengok macam dekat Turki baru-baru ni. Sampai sekarang ni dah seminggu kan. Seminggu orang korek masih lagi ada yang selamat. Berapa banyak kes-kes budak-budak bayi 6 bulan, setahun, Allah tunjuk depan-depan kita. Maknanya kalau kita pakai ilmu sains lah, 3 hari tak makan mati. Ni macam mana boleh hidup? Budak kecil, mak, bapak mati, himpak, jangan bagi sampai anak mati. Bapak mati, anak tak mati. Tak mati tu bukan sehari 2 hari, 5-6 hari. Mana yang besar-besar sikit, bila tanya macam mana boleh hidup dalam tu 5 hari, 6 hari tak makan, dia kata ada makan, ada minum. Ada orang jubah putih, serban putih datang bagi minum. Bukan satu cerita, bukan 2, ramai. Jadi Allah nak tunjuk sesuatu kat kita, khasnya kepada orang Turki lah. Kerana mungkin niat mereka nak bangkitkan kembali empire Islam. Jadi cara dia kena bala dia. Dah dibala, dia remukkan dunia itu, baru terbit akhirat. Baru boleh. Dia kalau tak nampak akhirat, tak boleh pegang dunia ni. Tak boleh. Dia kena dalam tu tembus.
Jadi kena runtuhkan dunia ni. Dunia ni kena runtuh dulu. Kena nampak kekuasaan Allah. Maka Allah jadikan sampai hari ke-6 ke-7 ni masih lagi ada orang selamat kat bawah. Masih lagi. 6 hari saja. Hidup lagi. Masya Allah. Banyak dah cerita-cerita yang ajib-ajib kita dengar. Allah buat. Jadi kadang-kadang kita tak perasan itu teguran daripada Allah. Kita hanya menganggap itu satu peristiwa daripada beberapa peristiwa yang berlaku. Dulu tsunami tahun 2004. Berarti dah 20 berapa tahun dah? 18 tahun. 19 tahun. Jadi lagi satu benda. Jadi tu peringatan lah. Liyabluwakum, Allah bala tu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa antara kamu yang terbaik amal dia? Siapa yang terbaik? Peringatan demi peringatan. Jadi tu. Dalam 7 hari tak ada orang bagi makan, hidup. Macam mana nak explain tu? Macam mana nak terang tu? Hukum adat kata 3 hari tak makan mati. Hidup. Nampak orang jubah putih. Siapa tu? Mungkin orang kata malaikat. Saya itu wujudnya para rijalullah, ahlun naubah, ahli-ahlillah yang gaib. Pada pandangan manusia, bila timbul masalah itu mereka terbit muncul menzahirkan diri mereka bagi orang yang mereka nak zahirkan. Wujudnya orang-orang yang dikatakan ahli naubah ataupun rijalul ghaib yang disebut-sebut oleh orang-orang sufi. Mereka para wali Allah yang diraibkan pada pandangan mata kasar, tetapi wujud di bumi Allah ini memberi bantuan kepada ketika di saat diperlukan. Bagi mereka yang percaya lah. Tak percaya nak kata apa, tapi banyak, ramai. Baik, kita balik sini balik. Jadi di saat dah tak ada harapan, tawakal penuh kepada Allah, pasti Allah turunkan pertolongan. Seperti mana berlaku pada Hatim Al-Assam, dia nampak makhluk Allah ni semua hambanya. Semua hamba Allah ni semua sebenarnya keluarga Allah, pada tanggungan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan aku lihat akan rezeki dan sebab-sebab rezeki, punca-punca rezeki sekaliannya biyadillah, pada tangan Allah. Ara arzaqa wal asbab kullaha biyadillahi azza wa jal. Bukan di tangan makhluk. Ni nak dapat tawakal ni, bekal yang ketiga dia apa? Nampak sebab, nampak musabbibal asbab, yang menyebabkan sebab tu jadi. Di tangan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair. Biyadihil khair, dengan tangan Allah lah segala yang baik-baik. Tangan Allah, bukan tangan makhluk. Tangan dia. Allah nak tunjuk pemberi rezeki itu siapa? Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, dan aku lihat akan qada Allah. Aku nampak dalam mata hatiku akan qada Allah Ta'ala lulus pada segala bumi. Wa ara qada Allah nafidan fi jami' ardillah. Aku nampak qada, mana takdir Allah ni lulus. Itu yang terjadi di seluruh pelosok bumi, tak kira di mana pun. Bukan keputusan orang tertentu dan bukan keputusan negara tertentu. Bukan Israel, bukan itu, tak, tangan Allah. Tangan Allah, Allah menentukan. Jadi inilah 4 kekuatan yang ada pada hati Hatim Al-Assam, sehingga beliau berjaya merentasi beberapa padang, iaitu gurun yang luas. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama, dia nampak dunia dan akhirat ni milik Allah. Yang kedua, dia nampak makhluk ni semuanya hamba Allah dan tanggungan Allah. Yang ketiga, dia nampak segala rezeki dan asbab di tangan Allah. Yang keempat, dia nampak qada Allah, itulah yang terjadi pada segala pelosok bumi. Bukan keputusan yang diputuskan oleh PBB, bukan keputusan oleh Dajjal,
Tulisan dia Allah. Allah. Dulu sampai sekarang, sampai kiamat. Itu yang dia nampak. Dan senya telah benar kata orang yang berkata. Ini satu syair, ya. Ara zuhada fi rawhin wa rahah qulubuhum 'anid dunya muzahah idza absartahum absarta qauman mulukal ardi simatuhum samahah. Artinya apa? Diterjemahkanlah oleh Syekh Daud Al-Fatani di sini syair tersebut. Dia kata apa? Apabila aku lihat akan zuhad. Zuhad tu orang-orang zuhud. Fi rawhin, dalam keluasan. Keluasan mana? Dalam kerehatan. Luas tu mana rehat? Luas, kelapangan, lapang. Warohah, dan senang hati orang zuhud ni. Orang zuhud dalam keluasan, kelapangan hati dan kesenangan dan kerehatan. Hati dalam berehat. Hati mereka itu daripada dunia. Qulubum 'anid dunya muzahah. Hati mereka itu daripada dunia muzahah ai ba'idah, jauh. Muzahah tu makna jauh. Tak ada sikit pun dalam hati dia orang ni. Dunia tu tak melekat kat hati dia. Itulah hati pada wali Allah, pada orang-orang zuhud. Tak ada dalam hati dia orang tu. Jauh. Kosong. Apabila engkau lihat akan mereka itu, kata syair, idza absartahum, bila kau lihat mereka itu, mereka orang-orang zuhud ni, orang yang hati dalam hati tak ada dunia, engkau akan lihat akan kaum. Engkau akan lihat satu kaum, yang kaum itu raja dunia. Allah. Itulah sebenarnya raja dunia. Raja tu mana apa raja? Raja ni dia pergi mana-mana dia senang. Tak ada masalah. Tak ada yang memberatkan diri dia. Siapa raja sebenarnya raja? Orang zuhud lah. Sebab dia tak ada attachment. Tak ada. Ya. Apa yang dia ada kalau kita nak ambil, dia tak ada. Tak ada yang dia pegang untuk diri dia, tak ada. Orang zuhud ni. Itulah kata dia mulukal ard. Mulukal ard. Kalau engkau melihat akan mereka, idza absartahum absarta qauman mulukal ard. Kalau kau melihat mereka orang zuhud ni, kau perhati sifat-sifat mereka tu, mereka lah sebenar-benar yang menjadi raja-raja, sultan-sultan di seluruh dunia ni, yang memerintah dunia ni. Hati mereka tak terpaut dengan dunia. Kau akan nampak raja dunia sebenar. Perangai mereka itu akan samahah, simatuhum samahah. Hati mereka itu sangat pemurah. Apa ada bagi apa? Sakhawah. Kerana mereka tu orang yang bila dunia tak melekat di hati mereka, senang dia nak bagi. Ambil. Apa Allah bagi semua dia serah balik. Kerana bagi mereka tu tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Dan ada pun perkara yang kedua yang menghukumkan tawakal atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun perkara yang menghukum, maknanya yang menuntut. Hukum makna menuntut seorang tu akan tawakal pada Allah. Apa dia? Apakah perkara yang menggalak, membangkitkan semangat kita untuk tawakal pada Allah? Itu maksud dia. Apakah perkara bila kita, yang membangkitkan hati kepada Allah untuk tawakal pada kelakuan ini, iaitu kerana adalah pada meninggalkan dia tawakal termasuk daripada kebinasaan yang amat besar. Itu bahaya. Kalau dalam kitab Arab kata khataril azim, bahaya yang besar. Kita ingat kalau tak tawakal tu takat sunatnya. Tapi kalau kata dalam kitab ni, meninggalkan tawakal termasuk khataril azim, bahaya yang besar dan pekerjaan yang besar, bukan kecil. Pada pandangan tasawuf, meninggalkan tawakal, berpegang pada Allah ni benda besar. Kataku, tiadakah Allah Ta'ala menyertakan rezeki kamu dengan kejadian
Alaisallahu qarana rizqa bil khalqi. Qala ta'ala khalaqakum thumma razaqakum. Jadi dibuat satu persoalan kat sini. Alaisallahu qarana rizqa bil khalqi. Tidakkah Allah menyertakan rezeki itu bersama dengan makhluk? Ya, Allah menyertakan, Allah sebut, bila sebut rezeki, sebut makhluk, sebut rezeki sekali. Allah, bila Allah sebut, Allah jadikan makhluk, Allah sebut rezeki sekali dalam Quran. Allah tak pisahkan. Ini dalil ini. Dia nak buktikan. Dia nak bukti betapa pentingnya kita nampak pentingnya tawakal. Sebab apa dia kata? Sebab dia kata dalam Al-Quran, bila Allah sebut kejadian, mana makhluk yang Allah cipta, Allah sebut sekali rezeki. Mana dia? Firman Allah Ta'ala, khalaqakum thumma razaqakum. Khalaqakum thumma razaqakum. Allah jadikan kamu, kemudian memberi rezeki, ya Allah akan kamu. Jadi berpasang tu. Dia tak ada Allah jadi kamu, rezeki cari sendiri. Allah jadi kamu, Allah rezekikan kamu. Baik. Allah jadikan kamu, Allah jadikan rezeki kamu tu. Allah kita seolah kita hidup, Allah buat kita pandaimu dah cari rezeki. Pandaimu dah cari. Itu jadi teruk. Kita buka radio, kita buka TV, kita buka semua peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan, cari duit. Ini kaya, miskin. Hiduplah begini. Rumah sekian. Jadi kita pounded. 24 jam hulu hilir ni kita digembar-gemburkan, kita kena cari. Kita kena usaha habis-habis. Allah. Sampai terlupa yang merezekikan itu Allah. Dalilnya mana? Alladzi khalaqakum thumma razaqakum. Dialah menjadikan kamu, kemudian dia juga yang merezekikan kamu. Maksudnya apa? Macam mana dia buat kamu daripada tak ada kepada ada? Engkau tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada kepala, siapa bagi tu? Kau pergi beli kat kedai ke? Tekan Shopee, jari hari tak cukup 3. Ada tak 2 lagi? Okey, saiz okey, RM5 satu. Beri pun pasang. Tak ada apa kat Shopee gitu. Tiba-tiba buat rezeki, kita lupa Allah. Macam mana Allah menjadikan kita daripada tak ada kepada ada, macam itulah Allah menjadikan rezeki kita daripada tak ada kepada ada. Rezeki itu. Kalau sudah bulat seorang itu meyakini seperti itu, rezeki itu akan datang pada dia. Dan rezeki itu bukan dicari, rezeki itu dijemput. Rezeki dijemput, bukan dicari. Kerja-kerjalah, tapi bear in mind, rezeki dah siap. Cuma nak jemput datangnya. Menjemput rezeki itu adakala dengan kerja, adakala dengan banyak sedekah, adakala dengan menjalankan amanah. Itu cara menjemput rezeki. Pernah ada perdebatan berlaku di antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Suatu hari Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, kerana Imam Syafi'i ini dia walim lah, para wali juga. Dia kata kepada Imam Malik, "Hey Imam Malik, aku tengok engkau ni duduk je, tak ada pun kau pergi berusaha ke sini kemari. Bukankah kita ni kena usaha juga? Dah usaha tu barulah Tuhan bagi." Imam Malik kata, "Tak apa dah, itu makam kau, ni makam aku." Jadi besoknya Imam Syafi'i pergi ke pasar. Dia berjalan kat pasar tu, tiba ada orang sekah kat dia. Sekah dia 2 gugusan anggur. Kata, tengok. Sebab aku datang pasar ni dah, diberi aku anggur ni. Dia pun bawa balik anggur tu, jumpa Tok Guru dia, anak murid Imam Malik. Dia pun datang nak mengaji. "Assalamualaikum Tok Guru." Syafi'i, mai duduk. Ni nak bagi Tok Guru buah anggur. Alhamdulillah, terima kasih. Syafi'i kata, Tengok Tok Guru. Kalau saya tak pergi pasar tu, kalau saya tak pergi ke pasar tu, takkan orang bagi saya buah anggur ni. Sebab saya ada usaha, tengok saya dapat
Kata Imam Malik, itu kau lah. Aku tak pergi pasar pun, kau yang bawa datang sini. aku duduk sini mengajar je. Kau bawa anggur kat aku. Macam mana tu? Tergelak dia dua. Makam masing-masing. Imam Syafi'i pergi ke pasar menjemput anggur. Imam Malik duduk mengajar, anggur datang. Rezeki Allah. Tu kata rezeki dijemput. Lagi amanah kita dalam hidup kita ni, menjaga amanah Allah. Semayang kita jaga, kita buat sungguh-sungguh, kita tak khianat. Tengok rezeki kita Allah bagi. Allah jemput rezeki tu. Istighfar menarik rezeki, semayang duha menarik rezeki. Itu semua ketaatan, bentuk-bentuk ketaatan. Bukan kita buat tu nak ke rezeki tu, dah. Tak payah niat, buat je. Dia menjemput rezeki tu. Baca surah Waqiah, rezeki datang. Bukan baca surah Waqiah tu nak rezeki tu, dah. Dia menjemput rezeki. Karena kita buat apa yang Rasulullah buat, datanglah. Rezeki itu suka kat kita. Kenapa? Thumma razaqakum, alladhi dialah yang menjadikan kamu. Thumma razaqakum, dia juga yang merezeki kamu. Disertakan dua tu. Bos sebelah. Ini maksud dia ni. Maka menunjukkan atas ayat ni, atas bahawasanya rezeki itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada orang lain. Itu dalil tu. Dalil Quran sini kata tu. Khalaqakum thumma razaqakum. Dia jadikan kamu daripada tak ada kepada ada. Dia juga merezekikan kamu daripada tak ada kepada ada. Cuma kita perasan kita yang buat rezeki itu. Kita yang usaha sampai rezeki itu turun. Tak betul kan? Rezeki ni macam buah durian. Tak buah durian. Buah durian tu, sejauh mana kita boleh usaha nak dapatkan buah durian? Kita tanam, betul, kita tanam. Kita buah baja, ya, kita tunggu sampai dia besar, sampai dia buah. Sehebat mana pun satu orang yang mengusahakan pokok durian tu, dia tetap kena tunggu buah durian tu turun. Kalau dia pergi petik sendiri buah durian tu, makan mentah lah. Rezeki durian tu tak tahu bila dia nak turun. Tak tahu. Tapi kita kena jemput dia. Bila sampai masa dia turun lah. Ambil. Betul kita apa lagi? Maka menunjukkan bahawasanya daripada Allah, tidak daripada yang lain. Seperti makhluk, bukan macam makhluk. Kemudian tiada dipadakan dengan menunjukkan firman itu. Kata Imam Ghazali, Allah cerita bab rezeki ni dalam ayat Quran ni banyak. Sebab ini merupakan kerisauan yang paling besar yang mengganggu manusia. Pusatan tumpuan manusia ni selalu dia lari daripada Allah sebab rezeki. Bentuk rezeki. Maka Allah turunkan ayat banyak. Lepas tu kata Allah tak memadakan, tak mencukupi dengan satu ayat, Allah tambah ayat lain. Allah tambah satu ayat lain pula. Tak dipadakan dengan satu ayat. Tak dicukupkan dengan satu ayat, diturunkan pula satu ayat lagi. Tidak dipadakan dengan menunjukkan firman itu, hingga dijanjikan pula. Kata Allah apa? Innallaha huwar razzaq. Innallah, bahwasanya Allah itu amat memberi rezeki. Jadi kalau orang mengaji balaghah, dia nampak lah. Bila ditambah inna tu sungguh, taukid. Maknanya mengkuatkan kalam, menunjukkan Allah sungguh-sungguh, menghilangkan keraguan dalam hati orang yang ragu, menambahkan yakin bagi orang yang yakin. Innallaha huwar razzaq. Sungguh Allah kata, hei manusia, dengar kalam aku ni. Bukan aku nak bagi tahumu, sesungguhnya Allah, iaitu akulah Ar-Razzaq, yang sebenar-benar memberi rezeki. Kalau tadi dia dalam bentuk domir, dalam bentuk ganti nama, tak jelas. Khalaqakum summa razaqakum, dia buat kamu dan kemudian dia rezeki kamu.
Tak cukup lagi. Innallaha huwar razzaq. Kalau orang ngaji balaghah tu dia faham ni. Ini Tuhan dah janji ni. Tuhan dah bagi peringatan ni. Dia yang sebenarnya bagi rezeki. Kemudian tidak memada lagi ia dengan domannya. Jadi doman tu dengan jaminan itu. Jadi bila sebut innallaha huwar razzaq tu dah jaminan tu. Tak cukup lagi. Ditambah lagi satu ayat. Tak cukup dengan itu, ditambah lagi. Hingga bersumpah pula. Kata hamba aku ni, tak faham rezeki ni aku bagi. Dia duk risau buat rezeki lagi. Tak apa, aku sumpah pula dengan nama aku. Maka Allah bersumpah pula. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithlu ma annakum tantiqun. Allah. Ditambah pula ayat. Dengan sumpah pula, fa rabbis samai wal ardi. Maka demi Tuhan, tu sumpah tu wa qasam tu. Allah sumpah, demi Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan menjadikan 7 petala bumi, sungguhnya innahu lahaqqun, sesungguhnya rezeki itu. Nya tu apa? Nya rezeki. Sebenarnya betul-betul hak. Mithlu, seumpama bahwasanya kamu berkata, seumpama kamu berkata-kata. Apa maksud ayat ni? Maksudnya semudah mana bila kau nak cakap, kau sebut kat lidah kau, saya nak makan. Semudah itulah Allah turunkan rezeki tu. Semudah tu, tak ada payah pun. Kita yang payahnya, susahnya mencari rezeki di bumi Allah. Zahir. Bagi Allah menukar rezeki itu mithlu ma annakum tantikun. Semudah mana kau melafazkan lafaz tu. Makan, tidur. Macam itulah mudah. Malah lebih mudah betul lagi. Dia perumpamaan tu nak tunjuk, nak bagi kita faham je, tapi sebenarnya mudah lagi. Seperti mana mudah engkau mengucapkan lafaz yang keluar daripada mulutmu, semudah itulah malah lebih lagi mudah Allah nak turunkan rezeki pada kamu daripada langit. Kamu yang sangka kamu benda tu payah, bagi Allah tak payah. Ini sumpah daripada Allah, ya. Kemudian tapi tak cukup lagi dengan itu. Allah. Kemudian tidak memada dengan demikian itu. Bagi Allah, hamba aku ni tak cukup ni. Aku dah bagi 3 ayat, dia pun tak cukup lagi. Aku tambah lagi, kata Allah. Tidak memada dengan itu. Sekiranya hingga menyuruh akan kami tawakal pula, dan dihinggakan dan bagi takut pula. Dihinggakan dan ditakutkan bagi kita ni. Sebab degil sangat, tak nak faham lagi, tak yakin lagi. Maka Allah tambah lagi. Allah tambah lagi. Cuma dalam kitab asal ni ada satu ayat yang tak sebut kat sini. Sebelum dia pergi kepada wa rabbis samai ni, ada satu lagi tertinggal. Tuan-tuan catat ni. Jaminan Allah ni ada satu lagi ayat. Setelah Allah berjanji, Allah menjamin. Di mana ayat Allah menjamin tak ada dalam kitab ni. Kalau boleh tulis. Apa ayat itu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu ayat nombor 3. Jadi kalau tuan-tuan ada terjemah ada tu. Kalau terjemah Minhajul Abidin Asar, dia ada 3 ayat ketiga. Ni dah keempat sebenarnya. Rabbis samai ayat keempat, dia ada satu lagi ayat. Dan tidaklah daripada sesuatu yang melata di muka bumi ini, melainkan di atas Allah lah jaminan rezekinya. Allah jamin. Itu jaminan Allah. Ma min dabbatin, tak ada yang melata. Hatta ulat dalam batu sekalipun, selagi dia ditakdirkan hidup dalam dunia ni, Allah tanggung rezeki dia. Itu ayat jaminan. Ayat Allah menjamin rezeki. Tak cukup dengan tu, Allah bersumpah pula. Baru masuk fawarabis sama tadi. Tak cukup dengan tu, Allah tambah lagi pula. Apa tambahan Allah? Hingga menyuruh kamu akan kami tawakal, dan dihinggakan ditakutkan, maka firman-Nya wa tawakkal
tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ni ayat yang kelima ni. Jadi ayat pertama khalaqakum tsumma razaqakum, ayat kedua innallaha huwar razzaq, ayat ketiga wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ayat keempat fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithlu ma annakum tantikun mithla annakum antatikun. Ayat yang kelima baru masuk wa tawakkal 'alal hayyi la yamut. 5 ayat dah Allah bagi ni. Allahu akbar. Malu kita dengan Tuhan Kata Allah apa? Dan tawakal olehmu atas yang hidup. Mana berserahlah engkau. Berserahlah dirimu tentang rezekimu kepada yang hidup. Hidup yang mana? Alladzi la yamut, yang lagi mendirikan, yang tidak akan mati selama-lamanya. Peringatan pada Allah. Jangan kau tawakal, jangan serahkan urusanmu kepada yang hidup yang akan mati. Sebab satu hari besok sehebat mana dia menanggung rezekimu, dia akan pergi. Ayahmu, ibumu, bosmu, syarikatmu satu hari akan pergi. Tapi Allah la yamut. La yamut. Siapa berpegang pada Allah, rezekinya tak putus sampai bila-bila. Lepas tu dia kata apa lagi pula? Dan lagi firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah maka tawakallah kamu jika ada kamu orang yang mukminin. Kalau kamu betul-betul orang beriman, kalau kau dah faham ayat Quran yang 4 tadi tu, kenapa nak berserahkan hati dan perasaanmu pada pekerjaanmu, pada pencinmu, pada anakmu, pada keluargamu? Kau lupa Allah memberi rezeki itu. Kemudian dia kata apa lagi? Dan lagi firman Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Tawakkallah olehmu atas yang aziz, yakni yang keras, lagi yang kasih sayang. Allah. Jadi penghujung daripada ayat-ayat tentang rezeki ini ialah ayat-ayat tawakal. Jadi ini yang susun ni Imam Ghazali, Profesor Imam Ghazali ni. Disusun ayat-ayat janji-janji Allah, jaminan Allah, sumpah Allah tentang rezeki. Lepas tu dia gabung pula ayat tawakal pula. Cantik lah. Setelah mendengar janji-janji Allah ni, barulah ayat suruh tawakal datang. Serah dirimu pada Allah, serah dirimu pada Allah, serah dirimu pada Allah. Baru kau rehat, hatimu akan rehat. Kau tidak memikir 4 jam. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan tiada memadai, dan dia kata apa lagi? Dan tidak memadailah dengan janjinya, dan tidak tetaplah dengan doman jaminannya, dan tidaklah memadai dengan dibahaginya. Kemudian tiada hiraukan dengan suruhnya, dan janji kebajikan, dan wa'id, yakni janji menakutkan, maka telik olehmu apa ada ia halnya, dan apa bala yang datang daripada ini. Kata Imam Ghazali, kalau kau termasuk orang yang tak cukup dengan firman-firman Allah ni, dengan janji Allah, dan kau rasa hatimu tak tenang dengan doman jaminan Allah, dan kau masih tidak tenang dan cukup dengan pembahagian yang Allah nak bahagi pada dalam Quran, kemudian kau tak hirau pula perintah Allah suruh tawakal, dan janji kebajikan bila kau tawakal, kau tak hirau, dan kau masih lagi orang yang ragu-ragu dengan janji menakutkan orang yang tak tawakal, maka telik olehmu apa ada hal orang ini. Ni apa hal orang ni? Kalau macam itulah sikapmu, di manakah kau berkata kau beriman dengan Quran, kau beriman dengan Allah? Kalau sampai tahap setelah ilmu ni sampai di telingamu, kau masih ragu, kau masih tak yakin, kau masih lagi meletakkan keyakinanmu pada makhluk, maka kata Imam Ghazali, apalah halnya engkau itu, apalah rosak sangat jiwa engkau itu, sampai kau tak nampak Allah. Seolah-olah begitu. Mada fanzur mada yakunu halu wa ayatu mihnatin taji'u min hadha. Dan apa bala yang datang daripada ini. Ni bala keras sangat hati ni. Orang kalau dah macam ni punya pengajian, macam ni terang dah terang, masih tak terang lagi, dia kata apa punya bala lah orang ni. Apa punya bala lah orang ni. Dan inilah kata Imam Ghazali,
demi Allah, bala yang amat sangat. La ilaha illallah. Kata Imam Ghazali, kalau dah sampai tahap macam ni tak faham-faham lagi, inilah sebesar-besar bala yang menimpa seorang mukmin itu. Seorang muslim kalau masih tak sedar dengan apa, inilah musibah yang paling besar. Lebih besar daripada musibah Turki tadi. Besar lagi. Kau tak nampak Allah tu besar lagi. Dasarnya telah benar sabda As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam bagi Ibnu Umar. Benar, Rasulullah berpesan pada Ibnu Umar, kaifa anta idza baqita baina qaumin yakhbi'una rizqa sanatihim li dha'fil yaqin. Betapakah kamu, kata dia, betapakah kamu, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar, betapakah yang kau fikirkan, betapa peliknya hai Sayyidina Umar. Kaifa anta, ni kata-kata bagi Rasulullah kepada Ibnu Umar, bukan Sayyidina Umar, Ibnu Umar, anak Rasulullah. Kaifa anta idza bakita baina qaumin yakhbi'una. Bagaimanakah pandanganmu apabila tinggal antara beberapa kaum yang menyimpan mereka itu akan rezeki setahun mereka itu? Kenapa? Kerana dhaif yakin mereka itu. Macam mana pandanganmu, Hei Ibnu Umar? Kaum yang simpan duit, simpan makanan untuk bekal setahun sebab takut rezeki tak cukup. Ini termasuk dhaif yakin tentang rezeki. Rezeki itu daripada Allah. Rezeki kita hari ini besok lain. RM10 kita dalam poket ni, walaupun kita besok kita korek ada RM10 tu lagi, tak sama. RM10 hari ni yang kita dalam poket kita makan ni rezeki kita hari ini. Besok kalau dia masih ada, itu rezeki kita hari esok. Tak sama, walaupun duit yang sama, tapi tak sama. Jadi sebab tu ahlilah dia tak risau RM10 kah, RM1000 kah, ini hari ni, besok-besok, lusa-lusa. Dia tak pandang duit dalam poket ni, dia pandang janji Allah. Dia pandang 5 ayat tadi tu. Yakin dia kat situ. Jadi kalau orang yang tak yakin, ni mati ni, anak aku nak hidup 10 tahun lagi macam mana? Ni cucu aku kan, apa ni? Dia fikir tu. Fikir macam tu, lemah iman. Dan daripada Hasan radhiyallahu anhu, dilaknat Allah akan beberapa kaum bersumpah bagi mereka itu Tuhan mereka itu sendiri, maka tiada membenar mereka itu akan dia. Kata Hasan Al-Basri, kalau orang ni baca ayat ni yang mana Allah bersumpah, tapi dia buat tak tahu je, laknat Allah atas kaum tu, sampai Allah bersumpah masih tidak membenarkan akan dia. Maka berkata malaikat tak kala turun ayat, fa warabbis samai wal ard. Masa turun ayat tu, fa warabbis samai wal ard tadi, innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Bila turun ayat tu, telah berkatalah malaikat, masa ayat Quran tu turun, ayat Allah sumpah tu, demi Tuhan langit ni, berkatalah para malaikat, telah binasalah anak Adam kerana memarah mereka itu akan Tuhan, hingga bersumpah bagi mereka itu atas rezeki mereka itu. Malaikat dia faham. Bila Allah sebut fa rabbis samai wal ard, menggigil malaikat. Ni Tuhan ni marah ni. Tuhan ni marah. Macam kita, anak kita tak percaya kat kita, orang tak percaya kat kita. Saya tak curi duit tu. Cakap betul, betul saya tak ambil. Bukan awak, demi Allah. Tu dah marah tu. Tak percaya, demi Allah. Wa rabbis sama, Allah bersumpah. Sebab tak percaya. Degil sangat, tak faham. Tak faham rezeki itu daripada Allah. Sampai Allah bersumpah. Maka para malaikat menggigil. Berkata pada mereka, halaka ibnu Adam, habislah anak Adam. Habislah anak Adam. Tuhan dah marah dah. Bersumpah Tuhan ni. Dan daripada Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, bahawasanya berkatalah ia, jikalau kamu ibadat akan Allah, ibadat isi langit dan bumi, nescaya tidak diterima Allah Ta'ala daripadamu hingga engkau benarkan dia. Dia mana? Dia ayat tadi tu.
Kalau kau beribadah seisi, macam ibadah isi langit bumi ni, kau ibadah macam Azazil, langit mana kau tak sujud, semua kau buat siang dan malam, tapi hatimu masih ragu-ragu tentang janji Allah, sumpah Allah ni, tak guna ibadat kau tadi tu. Tauhid kepada masalah rezeki kau tak selesai. Kata Hasan Basri, ya. Tidak diterima amalmu itu hingga engkau benarkan akan dia Allah yang menurunkan rezeki. Kata orang, betapa dibenarkan dia? Katanya, macam mana cara nak tahu kita telah membenarkan ayat ini? Adalah engkau tetap hati lagi percaya dengan barang yang diaku oleh Allah Ta'ala daripada rezekimu. Maksudnya, bila datang masalah rezeki kau, hatimu macam mana? Ada goyang tak? Ke tetap? Bila kau baca ayat ni, kau ada tak rasa macam Alhamdulillah, Tuhan menjamin, mudah je bagi Allah rezeki ni, macam cakap je. Ada tak perasaan macam tu? Kalau tak ada, kau belum membenarkan ayat ini. Kalau ada, kau telah membenarkan ayat ini. Dan kau lihat tubuhmu selesai. Tubuhmu tadi tegang, stres. Bila ada orang baca fawrabbis samai wal ard annahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun, ada tak rasa lega? Ada tak rasa macam aduh, tenang rasa ustaz, tenang? Ataupun tidak? Kenapa tak tenang? Tak faham ustaz bahasa Arab. Tu belum mengaji. Tak faham, belajar lah. Tapi kalau dah faham tak tenang juga, kacau. Bagi ibadah tenang tubuhmu, selesai. Bagi ibadat tak terganggu, tak ada Allah, tak makan lagi ni, Allah ni lepas ni kerja tak buat lagi ni. Ada tak perasaan? Kalau ada perasaan tu, kau belum lagi beriman dengan ayat ini. Seolah-olah begitu, kau masih belum faham sumpah yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi. Maka dia kata dia, tetap hati lagi percaya. Dasarnya telah berkata Haram Ibnu Hayyan bagi Uwais, di mana engkau menyuruh akan daku bahawa aku berhenti, maka isyarat dengan dia kepada Syam. Wallahu a'lam. Jadi ini Imam Ghazali menghimpunkan ayat Quran, hadis, kisah orang dulu, kisah orang ahlillah. Cukup untuk kalau kita telaah dan kita hayati apa yang disebut dalam ini, tawakal kita bertambah, kerisauan kita itu hilang, ibadah kita jadi senang, kosong hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin dengan janji Allah lebih daripada apa yang di tangan kita itu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inni qulubana wasta'amna asrarana wa syul bid'ati bari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.